اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya, dengan hidayah dan taufik Allah. Allah kurniakan kepada kita kenikmatan yang nikmat itu tak ada siapa pun yang mampu bayar. Yang nikmat itu tak ada siapa pun yang mampu untuk membalas segala nikmat Allah. Kerana nikmat dia itu terlalu besar. Khususnya nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita hari ini. Saat ini, waktu ini kita hidup bukan disebabkan kita mahu hidup, tetapi Allah mahukan kita hidup. Kerana kehidupan dan kematian itu bukan ketentuan daripada hamba. Kehidupan, kematian adalah ketentuan daripada Azza wa Jalla. Sebab itulah Allah berpesan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai takbir Masjid Daerah Taiping kerana memberi ruang kepada insan ini. Saya bukan siapa-siapa, tuan-tuan. Saya bukan ustaz, saya bukan tuan guru, saya bukan orang alim. Saya cuma insan biasa yang mengemis rahmat Allah untuk kita balik bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kedatangan saya pada malam ini bukan untuk saya mengajar tuan-tuan, kerana tidak mungkin orang yang buta dia akan memimpin orang yang celek. Sepatutnya orang celeklah yang memimpin orang yang buta. Mustahil pada pandangan kita orang buta pimpin orang celek. Jadi kedatangan saya di masjid tuan-tuan pada malam ini sekadar menghubungkan silaturahim, agar besok di akhirat ketika kita mengenali saudara se-Islam kita, selain daripada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada syafaatul muslimin. Kita tidak tahu keadaan kita di akhirat kelak. Baikkah, tak baikkah, kita semua tak tahu. Ketika itu tuan-tuan, Nabi akan syafaat umat dia. Nabi akan tunggu umat dia pada 3 tempat. Pertama, di mizan. Yang kedua, di titian sirat. Dan yang ketiga, di telaga Kausar. Tetapi jika kesalahan kita ni terlalu banyak, ketika itulah kita tetap dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada satu syafaat lagi dipanggil syafaat orang Islam,
yang mana di dalam dunia ini kita telah berhubung kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Pada ketika itu, sahabat se-Islam kita, dia akan meminta kepada Allah Azza wa Jal, ya Allah, yang ni saudaraku, yang aku pernah kenal dia di dalam dunia dulu, bagian. Maka keluarkanlah dia daripada neraka-Mu, ya Allah. Sebab itu, tuan-tuan, perasan tak? Tiap kali jenazah kita nak angkat, jamaah imam akan tanya, apa khabar ini mayat? Maka jamaah yang ada akan sebut baik. Imam akan ulang 3 kali. Jamaah kata baik. Sebab itulah ini di antara syafaat orang Islam. Jadi tuan-tuan, ketika kita boleh bantu kawan kita di akhirat besok atas sebab kasih dan sayang. Sebab itu apa kata Nabi SAW, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak ada sifat kasih sayang, maka dia tidak berhak mendapat akan rahmat Allah. Hidup kita hari ini adalah dengan kasih dan sayang Allah. Dan apa yang kita dapat pada hari ini adalah kasih sayang Rasulullah SAW. Saya dan tuan-tuan tak payah bermujahadah untuk mendapat title seorang Islam. Saya dan tuan-tuan tak perlu bermujahadah untuk mendapat title seorang mukmin. Berbeza dengan ashabul Rasul yang terdahulu. Mereka bermujahadah, mereka kena bersungguh-sungguh untuk mendapat title sebagai seorang Islam. Bagaimana kita dengar sejarah Bilal bin Rabah. Badan dia luka-luka diheret oleh kuda yang liar di tengah padang pasir, sehingga kan Sayyidina Abu Bakar sendiri tidak sanggup melihat bagaimana Bilal bin Rabah ini diseksa. Habis diseksa, tuan-tuan, dijemur di padang pasir yang panas. Lalu diletakkan batu besar di atas dada Bilal bin Rabah. Demi untuk Islam, mempertahankan iman dan Islam, Bilal bin Rabah ini tetap berkata ahadun. Berbeza dengan kita, tuan-tuan. Kita lahir saja, kita telah dengar 2 kalimah syahadah. Kita lahir saja, telinga kanan kita diazankan dan telinga kiri kita diiqamahkan. Kita tak perlu diheret di padang pasir. Nama kita terus Islam. Tidak seperti mana keluarga Yasir. Dia dibunuh di hadapan anak-anak dia, di hadapan isterinya. Ketika dia nak dapat gelaran seorang Islam dan gelaran seorang mukmin, anak kecilnya dibakar hidup-hidup oleh Abu Lahab. Dalam riwayat mengatakan sehingga bau kulit tubuh anak Yasir ini ke hidung Yasir itu sendiri dan ke hidung ibunya. Ditanya kepada ibunya, iaitu Sumayyah, wahai Sumayyah, apakah engkau ingin mengikut Muhammad? Ketika anak itu sedang dibakar oleh Abu Lahab, tuan-tuan, bukan budak besar, budak kecil saya. Dibakar oleh Abu Lahab, orang kafir Quraisy waktu itu di hadapan ibu dia. Sumayyah tengok anak dia, tuan-tuan. Tiap kali digolek, tuan-tuan, tiap kali itu ditanya, wahai Sumayyah, apakah engkau ingin bersama Muhammad lagi? Walaupun tubuh anak dia ni sedang kentung, tuan-tuan, sedang terbakar. Tuan-tuan, fitrahnya seorang ayah dan seorang ibu mana mampu untuk melihat anak itu dibakar di hadapan mata dia. Tetapi kerana mempertahankan akidah, dia tetap mengatakan, aku bersama Allah dan bersama Rasul. Waktu itu, tuan-tuan,
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang melihat keadaan dan peristiwa itu. Tapi Nabi tak mampu nak buat apa-apa pada saat itu. Sehinggalah Sumayyah Rabah dan anak-anaknya Rabah, Yasir Rabah, tuan-tuan. Dan Nabi ketika itu mengeluarkan air mata dia. Lalu Nabi mengangkat kedua tangannya, berbahagialah keluarga Yasir. Berbahagialah keluarga Yasir, berbahagialah keluarga Yasir. Kita, Nabi tinggalkan kepada kita tentang iman dan Islam ini. Apa yang telah kita buat untuk kita tuan-tuan beramal dengan Islam ini bersungguh-sungguh. Besok di padang mahsyar, jika Nabi bertanya kepada kita, wahai fulan bin fulan, agama yang telah aku tinggalkan 1400 tahun dahulu dalam keadaan rosak sekarang ni, dalam keadaan punah dan binasa sekarang ni, seperti yang disebut oleh Nabi, tidak akan terjadi kiamat. Apabila keadaan tanda-tanda ini berlaku, kata Nabi, la yatruku minal Islam illa ismuhu wa la yatruku minal Quran illa rasmuhu. Tidak terjadinya kiamat ini tuan-tuan sehingga tanda yang disebut oleh Nabi ini berlaku. Tidak tinggal daripada orang Islam itu, Nabi kata tinggal nama saja. Dan tak tinggal daripada Al-Quran ini, cuma tinggal resam dia saja. Maka pada ketika itu tuan-tuan, jika Nabi tanya dekat kita, apa yang kamu buat dengan agama yang telah aku perjuangkan dengan darah aku? Tuan-tuan, kita jangan lupa darah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah jatuh di bumi Taif. Ketika Nabi meminta pertolongan kepada keluarga sebelah ibunya, yang mana penduduk Taif sebahagian besarnya adalah sebelah keluarga ibunya. Tetapi ketika Nabi meminta pertolongan kepada ahli keluarga sebelah ibunya, Nabi dibaling dengan batu sehingga terbit darah dan keluar darah daripada tubuh Nabi. Pada ketika itu, tuan-tuan, malaikat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah engkau mahu aku meminta kepada Allah untuk kumusnahkan seluruh bumi Taif ini dengan ku ambil sebuah gunung dan ku hempapkan seluruh penduduk Taif? Nabi kata apa? Nabi kata jangan. Mungkin pada hari ini mereka membenci aku dan mereka telah membalas permintaan aku dengan batu-batu sehingga gugur darah daripada tubuhku di bumi Taif. Tetapi aku berharap kepada Allah. Pada ketika itu kata dia, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Moga hari ini orang Taif tak terima aku. Aku berharap keturunan daripada penduduk Taif hari ini akan menerima Islam. Tuan-tuan, apa yang terjadi pada ketika sekarang? Seluruh bumi Taif ini Islam. Saat Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan darah dia jatuh di bumi Taif, Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam angkat dua tangan dia. Nabi angkat, Nabi buat apa tuan-tuan? Ini yang nak disebut tentang kasih. Nabi angkat tangan, Nabi kata, ya Allah, jika seluruh manusia ni membenci aku redha ya Arhamar Rahimin. Tetapi aku tidak redha jika mana engkau membenci aku ya Allah. Dan inilah doanya. Kemudian jika mana kita melihat peristiwa hijrah itu berlaku, orang-orang Madinah menyambut kedatangan orang-orang muhajir dengan penuh kasih sayang. Sebab itu sehingga kan Nabi kata kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita ini tuan-tuan,
hidup dalam keadaan kasih Allah, dalam keadaan kasih Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah kasih ini? Nabi kata, "Iza ahabba ar-rajulu akhuhu, iza ahabba ar-rajulu akhahu, falyukhbirhu annahu yuhibbuhu." Riwayat daripada Abu Daud dan Tirmizi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apabila seorang laki-laki itu dia sayang dekat sahabat dia, Nabi suruh kita bagi tahu yang kita sayang dekat dia. Perkataan falyukhbirhu ni, tuan-tuan, bagi tahu ni ada kalanya berlaku dengan lisan, ada kala berlaku dengan haliah kita. Kita memberikan perasaan kasih kita kepada saudara kita. Bagaimana, tuan-tuan, kita memberitahu perasaan kasih kita kepada saudara se-Islam kita yang lain? Kita jaga maruah mereka. Kita jaga harta mereka. Kita jaga agama mereka. Inilah tanda kasih kita kepada saudara Islam yang lain. Sebab itu, tuan-tuan, kita ni jangan fikir dulu kita ni ahli syurga. Kita fikir dulu macam mana aku nak keluar dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan fikir dulu aku ahli syurga, aku nak duduk syurga mana. Jika seorang sahabat layak bagi dia, tuan-tuan, untuk fikirkan syurga mana dia, kalau aku masuk syurga, Nabi tak ada, macam mana keadaan aku. Tetapi kita ni, tuan-tuan, kita fikirlah bagaimana aku nak keluarkan diri aku daripada neraka dulu. Pasal apa, Ustaz? Saya semayang tak tinggal, puasa tak tinggal, zakat tak tinggal, sedekah ada, pi umrah tiap-tiap tahun. Saya nak tanya diri saya dan tuan-tuan, setiap kuliah saya akan ulang benda ni. Benda yang susah orang nak tinggal. Memang kita tak tinggal semayang, tak tinggal puasa, tak tinggal zakat, mengumpat tinggal tak lagi? Saya selalu sebut dalam kuliah saya benda ni. Benda yang orang tak boleh tinggal. Walaupun umur kita semakin tua, 60 tahun, 70 tahun, tapi kita tak boleh tinggal. Kita cerita aib orang lain, kita dengar aib orang lain. Dan setiap kuliah saya akan cerita benda ni. Walaupun orang bosan duk dengar. Kerana apa, tuan-tuan? Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanyalah diri tuan-tuan. Bila masa kita tinggalkan dalam tahun ini, kita tak dengar keburukan orang lain. Sebulan dah, 6 bulan dah, setahun dah, ataupun bulan lepas baru kita dengar keburukan orang. Tuan-tuan, Nabi kata apa kat kita? Orang yang membuka aib orang lain, yang cerita tentang keburukan orang dan mendengar keburukan orang, membaca keburukan orang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bermula daripada hari itu seluruh amal saleh dia habis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada orang yang kita dengar keburukan dia, kata keburukan dia, baca keburukan dia, kita sambungkan iakan keburukan saudara se-Islam kita. Kalau dalam tahun ini kita buat benda yang sama, apa ada amal saleh kita? Umur kita 60 tahun, tuan-tuan. Umur kita nak masuk 60 tahun, ada nak masuk 70 tahun. Perkara yang sama kita masih tak boleh tinggalkan. Apa yang terjadi kepada kita, semayang kita, baca Quran kita, sedekah kita, zakat kita, umrah kita, haji kita. Dalam perkara melepaskan perkara yang wajib lepas. Kalau umrah ini lepas hak wajib tetapi mabrurah tak mabrurah, tu macam mana? Sampai Nabi kata apa dia? Antara haji yang mabrur dan umrah yang mabrurah, kata Nabi, balik daripada melaksanakan haji dan umrah, maka bertambah kebaikan di dalam diri dia. Kalau dulu
Dia tak rajin semayang sunat, dia rajin semayang sunat. Kalau dulu dia tak perongoi, dia orang yang pemarah balik daripada haji dan umrah, dia bertambah sifat dia, lembut hati dia. Tapi kalau selesai daripada ibadat tersebut tak jadi apa-apa kesan dalam diri kita, maka Nabi kata tanda dia kita berubah, kita beroleh kebaikan, kita mendapat kebaikan demi kebaikan selepas kita melaksanakan haji dan umrah. Begitu juga semayang, tuan-tuan. Dalam Al-Quran Allah nyatakan kepada kita, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Semayang itu dapat mencegah fahsyak dan munkar. Maksudnya cakap kita yang paling mudah orang nak faham. Apa dia? Semakin kita semayang, semakin kita jadi orang baik. Sekarang ini kita kena tanya diri kita. Kita semakin baik atau tak berubah jadi apa-apa? Kita semakin baik ke dalam hidup kita atau kita tak jadi apa-apa? Kita dok rasa benci dengan kawan kita. Kita rasa kita lebih baik daripada orang lain. Kita rasa kita lah lebih bagus daripada orang lain. Tuan-tuan, apa yang berlaku dekat kita pernah berlaku kepada Iblis laknatullah. Iblis ini, tuan-tuan, dia rasa baik dengan Nabi Allah Adam AS. Sehingga dia berkata dengan Allah, wa ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Sayyidina Adam AS. Lalu, rasa dan perkataan dia kata macam tu dan rasa yang semacam tu, Allah keluarkan dia daripada syurga Allah. Tuan-tuan, Iblis ini sekali je dia tinggal sujud dengan Allah, Allah keluarkan dia daripada syurga. Dalam hidup kita, berapa kali kita telah tinggalkan sujud dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa perasaan kita? Di mana rasa bersalah kita? Iblis sekali seumur hidup dia meninggalkan sujud dengan Allah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dalam hidup kita, berapa kali, berapa puluh kali, berapa ratus kali kita telah meninggalkan sujud dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa nasib kita? Sebab itu ulama di dalam kitab Minhajul Abidin dia nyatakan kepada kita, taubat ini, tuan-tuan, kita akan kata apa? Saya dah taubat ya. Saya dah taubat. Saya dah taubat nasuha. Tuan-tuan, selepas kita taubat, pernah tak kita tinggal semayang lagi? Kita masuk hospital, kita tinggal tak semayang? Kita tanya diri kita. Waktu sedang kita sakit terlantar di katil hospital, kita mampu tak angkat takbiratul ihram? Tuan-tuan, masa kita kahwinkan anak kita, kita tinggal tak semayang? Saya semayang, Ustaz. Tapi Zuhur ni nak masuk asar. Tuan-tuan, ada tak Allah cerita dalam Al-Quran tentang orang yang semayang tetapi masih masuk dalam neraka Allah? Ada. Apa dia? Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun, kata Allah. Allah kata neraka wil itu bagi orang yang semayang dalam keadaan dia lalai. Tuan-tuan, ketika kita lalai, kita sayupkan semayang kita sehingga nak masuk waktu lain. Pada ketika itu kita ingat tak amaran daripada Allah di dalam Al-Quran. Kalau aku buat macam ni, aku duduk dalam neraka wil Allah. Tapi hati kita tak rasa apa-apa. Kita sanggup, tuan-tuan, kita lewatkan salat semata-mata kerana urusan dunia kita. Tetapi kita jangan lupa malaikat yang duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri kita. Dia tetap duk catat amalan kita. Dia tulis dan terus tulis amalan kita. Malaikat yang duduk di sebelah kiri kita, dia akan catat semua daripada amalan kita. Setiap detik, setiap saat. Tidak ada satu orang pun yang boleh membohongi Allah. Sebab itu di dalam dunia, kita pandai memberi alasan. Orang kata macam ni, kita jawab macam ni. Orang kata macam ni, kita jawab macam ni. Hal ini telah dirakamkan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah?
Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa kata Allah? Pada hari itu, yakni yaumul akhirah, Allah nakhtimu ala afwahihim, Allah kunci mulut kita. Sebab dalam dunia, bila seseorang itu memberi nasihat kepada kita, kita akan bagi alasan itu, alasan ini, macam itu, macam ini, sebab kita orang pandai. Tetapi siapa yang memberi pengakuan, tuan-tuan, yang memberi pengakuan tangan dan kaki kita, apa yang telah kita buat, yang beri pengakuan telinga kita, yang beri pengakuan mata kita, yang beri pengakuan seluruh tubuh kita bercakap di hadapan Allah, ya Allah, tangan aku ni lah dulu yang khianat, yang buat zalim pada orang, ya Allah, yang khianat semasa aku bertugas dulu, ya Allah, yang tipu ini, tipu itu, ya Arhamar Rahimin, yang buat itu, buat ini, ya Allah, yang masih dalam catatan Allah. Kaki inilah yang akan mengadu di hadapan Allah, ya Allah. Kaki inilah yang bawa, yang berjalan ke tempat-tempat yang tidak engkau redai. Mata ini akan berkata di hadapan Allah, ya Allah, mata inilah yang memandang perkara-perkara yang kau haramkan pada ketika orang lain tidak tahu, ya Arhamar Rahimin. Ketika aku bersendirian, aku melihat perkara yang engkau larang, aku melihat perkara yang engkau benci, walhal sekeliling aku tidak tahu pun perbuatan itu. Tetapi aku lupa yang bahawasanya malaikat engkau yang berada di sebelah kiriku mencatat setiap apa yang aku lihat. Ketika itu, tuan-tuan, kita nak lari mana? Telinga kita cakap mengadu dengan Allah, mulut kita mengadu dengan Allah. Ketika itu, di mana harus kita pergi? Di manakah tempat untuk kita pergi jika kita tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan, kita tak boleh masuk syurga dengan ibadat yang kita ada sekarang. Kita nak masuk syurga dengan ibadat yang kita ada sekarang, tak boleh, tuan-tuan. Tak mampu kita. Kita, selama kita hidup ini, kita masih tidak cukup lagi salat sunat nawafil kita, salat sunat rawatib kita, kita tak mampu cukup. Hari ini kita bagi cukup, besok kita tak cukup. Ba'diyah dan qabliyah, semayang sunat qabliyah dan ba'diyah saja kita tak mampu nak cukup dalam hidup kita. Macam mana kita kata kita boleh masuk jannah Allah? Tuan-tuan, macam mana kita kata kita boleh masuk syurga Allah? Hari ini saja kita tak mampu nak baca Al-Quran. Macam mana kita nak masuk syurga Allah? Hari ini saja kita tak mampu nak pegang mushaf Al-Quran. Saya tanya dari saya dan tuan-tuan tanya dari tuan-tuan. Berapa lamakah yang kita tak pegang mushaf Al-Quran? Berapa lamakah kita tak sentuh kalam Allah itu? Berapa lamakah yang kita tak pernah pegang mushaf Allah itu? Seminggu, sebulan, setahun dah. Tuan-tuan, macam mana orang yang meninggalkan mushaful Quran ini boleh tepuk dada dia, akulah ahli syurga? Tuan-tuan, macam mana orang yang gagal bangun malam setiap malam, dia boleh tepuk dada dia ahli syurga? Kita tak mampu bangun malam untuk angkat takbir. Kita kata kita tahu. Kita kata kita orang hebat. Kita kata kita orang yang bagus. Tetapi setelah kita dibangunkan oleh Allah pada pukul 4 pagi, tuan-tuan, kita hanya mampu kencing saja. Kita tak mampu, tuan-tuan, nak angkat dua tangan kita. Allahu Akbar. Seperti mana yang diperintahkan oleh Allah, fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. 40 tahun kita gagal, 30 tahun kita gagal, 20 tahun kita gagal. Bagaimana kita boleh tepuk dada kita? Kita tepuk diri kita. Kita kata kita ahli syurga. Dalam keadaan kita melakukan kebaikan, dalam keadaan yang sama kita meninggalkan kejahatan.
kita tetap tidak meninggalkan kejahatan. Tuan-tuan, saya selalu sebut perkara ni. Sebab apa? Rugi lah tuan-tuan. Kita tak tinggal lagi berkelahi adik-beradik kita. Kita tak tinggal lagi hasad dengki dengan kawan-kawan kita. Sebab Nabi bagi tahu kita, orang yang ada sifat hasad ini, dia memakan amal salehnya seperti mana kayu kering yang dimakan oleh api. Ini Nabi kata tuan-tuan, ni bulan Maulid ni. Bulan Maulid ni yang kita duk berselawat ni. Bulan insan yang kita muliakan ni. Dia yang kata. Tuan-tuan, Nabi ni sikap dia sidik, dia tak pernah mohong orang. Kita tuan-tuan lain. Nabi bercakap wahyu tuan-tuan. Jika apa yang Nabi sampaikan, kita ni buat tak reti saja. Besok kalau kita mati tuan-tuan, bolehkah kita menjawab di hadapan malaikat, siapakah Nabi kamu? Kita boleh tak jawab Muhammadun Nabiyyi? Nabi Muhammad lah Nabi aku. Dalam dunia dulu kita tak percaya cakap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak rasa takut pun dengan ancaman yang dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bagaimana kita ini berkasih sayang di antara kita? Selain kita bagi tahu kasih kita secara lisan dan secara hal. Yang keduanya, kita tuan-tuan doakan sahabat kita. Kita doakan sahabat kita seperti mana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajulu li akhihi fi zahril ghaibi, qala al-malak wa laka mithlu zalika." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jika seseorang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, kawan dia tak tahu pun dia doakan dia, maka malaikat pun mengatakan, semoga engkau mendapat sebagaimana yang kau doakan kepada saudaramu. Tuan-tuan, saya tanya dari saya, tuan-tuan tanya dari tuan-tuan. Masa kita muda dulu, kita tak boleh pun datang masjid di tiap waktu. Masa kita muda dulu, Allah tak bagi kita datang masjid di tiap waktu. Kadang kita boleh main subuh, kadang boleh main maghrib. Tak dapat macam sekarang, tuan-tuan. 5 waktu kita boleh duduk dalam masjid. Kita tak pernah minta pun. Tapi dengan sebab kasih dan sayang Allah, Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah. Tuan-tuan, ketika kita melihat kakak kita, abang kita, adik kita yang tak boleh main masjid lagi, ada yang buka aurat lagi, ada yang duk buat jahat lagi, apa perbuatan kita, tanda kasih kita pada keluarga kita? Pernah tak tuan-tuan kita angkat tangan kita, ya Allah, kurniakanlah hidayah dan taufik pada adikku, kakak aku, seperti mana yang kau telah kurniakan pada aku. Ya Allah, berikanlah kasih sayang pada adik-beradik aku, seperti mana yang telah kau berikan kasih dan sayang pada aku. Sebab apa kita kena buat macam ni, tuan-tuan? Sebab besok, masa di yaumul akhirah, ketika kita masuk syurga, tuan-tuan, kita akan cari adik-beradik kita. Kita akan cari adik-beradik kita. Kita akan tanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, abang aku mana? Adik aku mana? Kakak aku mana? Mak aku mana? Anak aku mana? Kita akan cari, tuan-tuan. Tuan-tuan, ibarat dalam dunia ni cukuplah mengajar kita. Kita umur tua ni, tuan-tuan, kita duduk dengan orang rumah kita ada sebuah rumah yang besar, kita duduk berdua dengan orang rumah kita. Dia tak, tuan-tuan? Tuan-tuan rasa apa? Sunyi tak? Anak kita ramai, tuan-tuan. Saya anak 7 orang. Anak kita ramai.
Tapi sampai umur kita, umur tua ni, kita duduk berdua dengan anak kita. Kita duduk berdua dengan isteri kita. Rumah kita yang Allah bagi rumah yang besar, kelengkapan yang cukup, ada kereta, ada saving, semuanya. Tapi kita duduk berdua dengan dia. Kita cakap dengan rumah kita apa? Sunyi ada. Tapi cari anak kita jom. Ada tak benda tu terjadi dalam hidup kita? Ada. Begitulah keadaan kita di syurga Allah. Jika kita ditakdirkan masuk syurga Allah, kita berasa sunyi, tuan-tuan. Kita akan pergi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tanya dengan Nabi. Ya Rasulullah, anak aku mana? Ya Rasulullah, Kak Cak mana? Abang Cak mana? Ya Allah, ya Rasulullah, adik mana? Ya Rasulullah, ni mana? Cucu aku mana? Kita tanya dengan Nabi. Kita takut apa yang Nabi sebut dekat kita. Ketika itu air mata kita akan jatuh walaupun dalam syurga Allah. Nabi kata apa? Anak hang seorang dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Cucu hang dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan jumpa Nabi. Kita akan minta Nabi berdoa kepada Allah. Ya Rasulullah, tolonglah, minta dengan Allah. Keluarkanlah anakku ya Rasulullah. Keluarkanlah cucu aku ya Rasulullah daripada neraka Allah. Kehidupan dalam dunia ini ibarat, tuan-tuan, kehidupan kita di akhirat. Kita tak mau apa dah, tuan-tuan. Saat umur kita begini, kita tak mau duit anak kita. Saat umur kita macam ni, kita tak mau apa pun. Kita mau kasih sayang daripada seorang anak kita. Kita mau, tuan-tuan, kita ini dalam keadaan yang tidak sunyi, dikelilingi dengan kasih sayang keturunan kita. Begitulah dia umul akhirah. Sebab itu dalam syurga besok, tuan-tuan, kalau anak kita biasa panggil kita ayah, dia akan panggil kita ayah dalam syurga. Kalau dia panggil isteri kita mak, dekat sana, muslimat, anak kita akan panggil kita mak. Kita masuk syurga, tengok dia pun masuk syurga, dia akan cari mak. Dia nampak kita mak, ayah. Begitulah keadaan kita besok di yaumul akhirah. Sebab itu, tuan-tuan, ketika kita ini, tuan-tuan, hidup di dalam dunia ini, maka kita lahirkanlah kasih kita itu dengan mendoakan sahabat kita. Kadang-kadang ada kawan-kawan kita, tuan-tuan, yang masih tak boleh main masjid lagi. Ada kawan-kawan kita yang tak boleh main masjid lagi, yang duk hulu hala lagi, tuan-tuan. Doalah bagi untuk dia. Ya Allah, aku ada kawan baik ni, ya Allah, tapi dia tak boleh main masjid lagi. Dia duk buat benda yang hulu hala lagi. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, Engkau bagi aku kasih sayang ini, hidayah dan taufik ini. Tolonglah bagi taufik itu pada kawan aku, ya Allah. Aku berkawan dengan dia daripada kecil, ya Arhamar Rahimin. Satu sekolah, satu tempat kerja, satu kampung, ya Allah. Tapi ya Allah, dia masih lagi tak mendapat hidayah dan taufikmu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, aku mau besok kawan aku Fulan bin Fulan ini mau duduk dalam syurga sama-sama macam mana Engkau berikan aku peluang dalam dunia ni. Tuan-tuan, ada kawan kita yang tak boleh duduk sama kita, tuan-tuan. Allah bagi kat kita hidayah dan taufik, tapi Allah tak bagi kat dia lagi. Apa salah angkat tangan kita, tuan-tuan? Tanda kasih kita dengan kawan kita, tanda iman kita. Sampai Nabi sebut dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi kata, tak sempurna iman seorang kamu kalau kamu tak sayangkan saudara kamu macam kamu sayangkan diri kamu. Tuan-tuan, apa salah dia kita angkat tangan? Angkat tangan kita. Ya Allah, aku ada kawan nama dia sekian, sekian, sekian. Aku dah main masjid, ya Allah, dah 10 tahun. Tapi kawan aku ni tak main lagi, ya Allah. Tolonglah
Tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah. Sebab itu kata Imam An-Nawawi, tanda orang yang mendapat taufik daripada Allah. Yang pertama kata Imam An-Nawawi, tanda orang yang mendapat taufik dan hidayah daripada Allah, satu, Allah jadikan dia ni tak pernah lupa dengan Allah. Tuan-tuan, kita lihat ayat dalam surah Al-Jumu'ah. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Bila kita sentiasa dalam hidayah dan taufik Allah, kita sentiasa akan ingat Allah. Saya nak habaq macam mana tuan-tuan? Apa yang ada pada kita ni jangan lupa dia bagi. Apa tanda dia? Mati esok kita bawa apa? Kita kena ingat, masa kita main dalam dunia ini, dilahirkan oleh ibu kita, kita ada apa tuan-tuan? Nama pun tak ada. Surat benang pun kita tak ada tuan-tuan. Orang sedekah kat kita. Orang bagi kat kita. Dia bagi duit kat kita, yang perempuan dia bagi gelang, bagi rantai. Semua orang bagi. Tanda yang kita ni tak ada apa-apa, besok kita balik. Orang telanjang kan kita balik tuan-tuan. Cuma beza dia masa kita lahir, orang balutkan tubuh kita dengan kain napkin. Tapi hala balik besok, orang balut tubuh kita dengan kain kafan. Sama aja. Masa kita main lahir dulu, orang akan bubuh kat badan kita bedak. Kalau zaman tahun 70 dulu, dia bagi kita bedak apa tuan-tuan? Bedak talking powder apa? Hak botol biru naik zaman tu. Botol biru naik apa? Baby talcum powder apa nama dia. Kalau orang tua-tua dia pakailah bedak kutikura. Zaman tu jangan duk lupa kutikura tuan-tuan. Bedak hak yang putih warna apa? Lebih kurang tak ingat mana dia. Jadi tuan-tuan, apa yang Allah bagi kepada kita dalam dunia ni amanah. Rata yang ada pada kita ni amanah. Umur yang ada pada kita ini satu amanah saja. Bukannya kita punya. Maka tatkala itu tuan-tuan, jika kita melihat tentang amanah daripada Allah Subhanahu wa taala, pada ketika itu kita akan sentiasa balik kepada Allah. Sebab itu apa yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang 3 perkara yang berjalan selepas kematian kita. Saya suka cerita hadis ni tuan-tuan. Sebab apa? Luasnya rahmat Allah. Tentang luasnya rahmat Allah. Nabi beritahu kat kita, 3 perkara ini selepas kematian kita akan menjadi jariah atas kita. Pertama, Nabi kata sedekah jariah. Tuan-tuan, bukan semua orang ada harta. Ada orang yang Allah tak bagi dia harta, tuan-tuan. Macam mana orang yang tak ada harta, orang yang miskin, dia dengar hadis ni satu saja. Besok apabila mati anak Adam, terputus segala amalan dia. Melainkan satu yang Nabi kata, sedekah jariah. Maka orang yang miskin ni, dia dengar hadis ni, dia akan sedih. Tapi luasnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, ada peluang yang kedua. Ilmu yang manfaat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada harta tapi kita ada ilmu, maka ilmu ini akan menjadi jariah kita selepas kematian kita. Ada orang yang ilmu pun tak ada, harta pun tak ada tuan-tuan, tapi luasnya rahmat Allah, ada satu lagi peluang Nabi bagi. Nabi kata apa? Anak yang saleh yang mendoakan bagi keduanya. Tuan-tuan, kalau 3 ni kita tak ada, maka malanglah kita. Sedekah jariah pun kita tak ada.
Ilmu manfaat yang dimanfaat pun kita tak ada. Kita tengok anak kita daripada nombor 1 sampai nombor 5. Kita duk tengok anak kita. Ish kata, lepas aku mati ni, tak haraplah mereka ni boleh tolong aku. Kita tengok anak nombor 1 kita balik pun tak baca Quran, nantan duk main handphone. Kita tengok anak nombor 2 kita balik rumah kita semayang pun tak, pergi masjid pun tak. Tuan-tuan, agak-agak dia boleh tolong kita tak selepas kematian kita? Agak-agak dia boleh tak baca Quran untuk kita selepas kematian kita? Agak-agak dia boleh tak sedekahkan qul huwallahu ahad kepada kita selepas kematian kita? Agak-agak dia ni boleh tak tuan-tuan dia buat sedekah jariah selepas kematian kita? Kalau tiga-tiga ni peluang yang Allah bagi kat kita ni, satu pun kita tak boleh dapat, maka kita takuti besok dalam liang lahat kita susah, tuan-tuan. Saya tak mau cerita hai dalam dunia. Hai dalam dunia ni kita tak lama dah habis lah, tuan-tuan. Mungkin 5 tahun lagi kita mati. Tapi duduk di dalam liang lahat sampai kiamat. Duduk di akhirat, Nabi kata khalidina fiha abada. Susah dalam dunia sekejap saja, tuan-tuan. Sakit dalam dunia ni sekejap saja. Kita sakit jantung, kencing manis, darah tinggi 20 tahun saja, tuan-tuan. Tapi sakit dengan azab Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha abada. Tuan-tuan, lagi-lagi sakit mati, tuan-tuan. Saya buat analogi macam ni. Saya pernah sakit gigi, tuan-tuan pernah sakit gigi. Masa kita sakit gigi ni, tuan-tuan, sebatang saya. Kita ingat tak duit kita dalam tabung haji? Kita ingat tak cucu kita? Kita ingat tak kereta kita? Kita ingat tak rumah kita? Kita akan lupa semua perkara. Yang kita tumpukan apa dia, tuan-tuan? Bagaimana nak bagi hilang sakit gigi? Tidak. Tuan-tuan, Nabi kata, mati ni sakit. Nabi kata, mati ni sakit. Yang kita paling takutkan pada ketika itu, fikiran kita, akal kita tumpu tentang sakit yang mati. Sehingga kita lupa semua benda. Yang paling kita takut ni, kita lupa nak sebut nama Allah. Yang paling kita takut. Tuan-tuan, saya pernah tunggu orang sakaratul maut. Tuan-tuan pun pernah tunggu orang tengah sakaratul maut. Tuan-tuan pernah dengar tak dengan telinga tuan-tuan, sepanjang hidup tuan-tuan, orang yang nak mati ni, dia dapat sebut nama Allah dengan jelas? Pengalaman kita lah. Allah, dia habis. Kita dengar dia mengerang lah. Tuan-tuan, Nabi kata, ulama kata, yang tu sakit yang mati. Yang tu bukan mengucap, yang tu sakit mati. Kita masa sakit gigi, kita mengerang, tuan-tuan. Begitulah keadaannya orang yang sakaratul maut. Sampai Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia beritahu kat kita, sakitnya mati, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, seperti mana duri limau itu ranting. Pokok limau yang berduri itu, kata Imam Al-Ghazali, dimasukkan di celah rengkung kita, lalu disantap dalam keadaan yang kuat, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan, masa tu kita bolehkah sebut Allah? Tuan-tuan, kalau tak boleh sebut Allah, kita mati su'ul khatimah.
Kalau kita tak mampu nak sebut walaupun asma yang paling pendek itu, Allah, tanda kita su'ul khatimah. Kita tak mau tuan-tuan, dalam dunia ni kita hebat, tapi di akhirat besok Allah tak pandang kita. Tuan-tuan, sebagai pengakhiran daripada kuliah ini, tuan-tuan, saya nak sebut tentang satu hadis daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Muslim. Nabi kata apa? Nabi sebut tentang kasih sayang. Tuan-tuan, kalau kita sayang dekat seseorang Islam kita yang lain, Nabi ajar kat kita berapa perkara ini. Tunjukkanlah kasih sayang kita. Sebab apa? Kita ni tengok pada hadis man la yarham la yurham. Kalau kita sayang kawan kita, besok kita dapat rahmat. Kita harap satu ya tuan-tuan. Kita dapat rahmat masa kita nak mati. Yang tu lah. Tuan-tuan, kita kemah waktu hidup tak guna. Kita biar kemah waktu nak mati. Waktu hidup ni tuan-tuan, kalau kita, saya cakap macam ni lah. Saya ada satu masjid dia tuan-tuan, saya bercakap. Saya kata, kita ni dalam dunia Allah bagi kereta, rumah, isteri, tanah, duit. Kita siap tak lagi kereta kita ke akhirat? Kita siap tak? Kata alhamdulillah Ustaz, saya tiap-tiap tahun buat korban. Saya kata, saya cakap minta maaf banyak-banyak lah. Saya kata tiap-tiap masjid, masalah daging korban, pengagihan daging korban ni tak selesai sampai lah. Jadi orang yang dah buat kerja tu boleh ke dapat burak tuan-tuan? Saya duk cakap di masjid tuan-tuan, saya minta maaf banyak-banyak. Saya kata orang yang duk korban ni, pengagihan daging korban setiap tahun di masjid ni tak selesai. Ada aja tak cukup. Orang ni ambil lebih, orang ni ambil ni, orang ni sorok yang ni sembunyi yang ni. Satu kupon boleh bawa 4 beg macam mana. Tuan-tuan, kalau kita ambil hak orang lain, hukum dia haram tuan-tuan. Kalau kita ambil bukan milik kita, hukum dia haram tuan-tuan. Tuan-tuan, antara yang Nabi ancam kita, orang yang makan daripada benda yang haram, Nabi kata ibadatnya tak diterima Allah. Orang yang makan masuk dalam perut dia benda haram, Nabi kata ibadat dia, amal soleh dia Tuhan tak terima. Kena jaga tuan-tuan. Saya cakap, kita dah ada rumah belum kat sana? Kita dah ada belum tanah kat sana? Kita dah kumpul belum kereta kita dekat akhirat? Kita tak mau dalam dunia kita bagus kemah, tapi kat akhirat kita sengsara tuan-tuan. Tuan-tuan, dalam hadis yang terakhir apa Nabi kata? Masalah kasih sayang ni Nabi tunjukkan kepada kita. Pertama Nabi kata apa? Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan orang mukmin, pasti Allah akan melepaskan daripadanya satu kesusahan pada hari kiamat. Tuan-tuan, masa umur kita ni, kalau ada orang minta tolong kat kita, kita lepaskan kesusahan dia. Sebab dekat sana, kita harap sedang kita dalam keadaan susah. Tuan-tuan, Allah lepaskan kita. Allah ringankan kita. Kenapa tuan-tuan? Tuan-tuan, dosa kita dengan Allah senang. Dosa kita dengan orang. Dosa kita dengan Allah senang. Tapi dosa kita dengan orang. Saya nak abang macam ni. Minta maaf ya tuan-tuan. Sebelum saya cakap ni, saya minta maaf dulu. Kadang-kadang masa kita kerja dulu, kita claim tuan-tuan, tak betul. Yang ni dia kira halal ke haram?
Kita claim allowance kita tak betul, tuan-tuan. Ni nak kira halal ke haram? Tuan-tuan, yang ni dosa kita dengan orang, tuan-tuan. Dosa kita dengan majikan kita. Macam mana kita nak minta ampun besok dengan Allah? Ada orang yang dia tulis OT dia salah. Dia 4 jam, dia tulis 7 jam. Macam mana, tuan-tuan, kita nak sebut dengan Allah kat sana? Sebab apa? Sebab malaikat yang duk tulis catatan amal kita sebelah kiri ni, catatan tu masih ada. Kita lupa dah, tuan-tuan, kesalahan tu. Sebab dia telah berlaku 20 tahun yang lalu. Tetapi Allah tak pernah melupai kesalahan kita. Allah tak pernah melupai kesilapan kita. Sebab dia ada dalam catatan amal kejahatan kita. Sebab itu, tuan-tuan, kat sana besok susah. Dosa kita dengan orang. Dosa kita dengan Allah senang, tuan-tuan. Allah sebut dalam hadis Qudsi. Allah kata apa? Dosa kita luas mana? Luas laut kah? Dosa kita besar mana? Setinggi gunung kah? Tapi engkau datang pada aku, engkau minta ampun saya. Allah kata apa kat kita? La ubali, aku tak kira. Aku ampunkan dosa. Tapi kalau dosa kita berkait dengan orang, yang ni susah. Sebab dosa ni yang dinama dosa yang tertangguh. Selagi orang tu tak ampunkan kita, selagi orang ni tak halalkan kita, kita tak boleh masuk syurga. Besok di sana, tuan-tuan, semua orang duk dakwa kita. Nanti dulu, ya Allah, dia ada hutang dengan aku sekian banyak, sekian banyak. Allah kata, potong amal dia. Potong daripada semayang dia. Potong daripada puasa dia. Semua orang duk potong, tuan-tuan, amal saleh kita habis. Tapi amal kejahatan kita masih duk banyak. Kita tara nak masuk syurga, tuan-tuan. Tapi kawan ni potong, kawan ni potong, kawan ni potong, kawan tu potong. Maka Allah kata, hang tak ada dah tempat nak masuk syurga. Hang terpaksa bersihkan diri hang dulu. Macam mana nak bersihkan diri kita? Maka Allah lemparkan kita ke dalam neraka Jahannam. Kita tak mau masuk neraka, tuan-tuan. Tuan-tuan, apalagi kata Nabi SAW, barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah memudahkan di dunia dan di akhirat urusan dia. Kita usahlah, tuan-tuan, mudahkan urusan kita, kawan-kawan kita. Sebab kita nak mudah urusan kita di akhirat. Ketiga, barang siapa yang menutup aib seorang Muslim, pasti Allah akan menutup aib dia di dunia dan di akhirat. Siapa yang tutup aib saudara dia dalam dunia, Allah tutup aib dia dunia akhirat. Tuan-tuan, kalau kita tak mau orang lain cerita buruk kita, kita jangan cerita buruk orang. Kalau kita tak mau orang lain buka aib kita, kita jangan buka aib orang. Kemudian apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang sentiasa menolong hambanya selama hamba itu suka menolong saudaranya. Nabi kata Allah sentiasa menolong hambanya selama mana hamba itu suka menolong saudaranya. Tuan-tuan, ketika kita ni rajin tolong orang, Allah sentiasa akan tolong kita. Lagi-lagi tatkala kita ni di akhirat besok. Tuan-tuan, sebagai pengakhir 8.30 saya minta maaf panjang sangat. Nak cerita balik tentang saat sakaratul maut ni, kita tak maulah kita lupa sebut nama dia. Malam ni, tuan-tuan, saya nak tinggalkan tuan-tuan satu zikir yang mana ulama dia kata apa? Kalau kita rajin baca zikir, Allah akan kuatkan ingatan kita. Yang paling penting, tuan-tuan, kita ingat nama Allah, tuan-tuan. Yang tu lah. Sebab kita ni, tuan-tuan, kita bila dah dekat nak balik ni, kita masing-masing, saya pun sama, tuan-tuan. Dah dekat nak pergi kubur ni, banyak benda kita lupa. Kadang kita letak cermin mata kita sini, kita cari tempat lain. Betul tak, tuan-tuan? Yalah, orang nak balik liang lah. Orang nak pergi ke liang lah. Dunia ni dia dah mula lupa sikit-sikit. Sebab dia akan balik, dia nampak yang nun, dia nampak hak depan nun.
Yang paling penting tuan-tuan, masa malaikat maut ni nak cabut roh kita, kita minta Allah tak lupakan kita nama dia. Kita tak boleh sebut panjang pun tak apa. La ilaha illallah tak boleh sebab kita rasa mati tu sakit sangat. Sekurang-kurang dia Allah bagi kat kita peluang kita boleh sebut nama dia had pendek tu. Allah. Cukup. Jadi ulama dia ajar kita. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Ta'lim Muta'allim, kitab pelita penuntut. Pada khatimah dah ada zikir ini supaya kita kuat ingatan. Ya. Macam mana doa dia? Saya baca 3 kali tuan-tuan. Ini saya tutup. Amantu billahil wahidil ahadil haq wahdahu la syarika lah wa kafartu bima siwahu. Amantu billahil wahidil ahadil haq wahdahu la syarika lah wa kafartu bima siwahu. Amantu billahil wahidil ahadil haq wahdahu la syarika lah wa kafartu bima siwahu. Ya. Kalau saya tuan-tuan, saya baca tiap-tiap semayang sunat. Lepas semayang sunat saya baca. Lepas semayang sunat saya baca. Dan kadang lepas semayang fardu pun saya baca tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita tak tahu. Isyak ni sampai subuh ni kita ada umur ke tak ada umur. Mana datang besok pagi orang beritahu kat kita, fulan bin fulan meninggal dah. Kita tanya malam tadi baru semayang dengan kita. Baru semayang isyak kita. Dia sakit jantung, dia kata. Orang rumah dia beritahu kita sakit jantung, mati terkejut. Asbab mati ni ada dah kat kita tuan-tuan. Darah tinggi, jantung, semua ada asbab dia. Cuma bila Allah nak panggil tak tahu. Jadi kita minta masa Allah panggil kat kita ni, ya, kita dapatlah sebut nama dia. Jadi dengan kita sebenarnya zikir, wirid ni tuan-tuan, kita macam harap dengan Allah. Ya Allah, aku bukan orang baik sangat, amal saleh aku tak banyak, tapi aku harap mati aku boleh sebut nama Engkau ya Allah. Macam tu ya. Kita baca tuan-tuan. Amantu billahil wahidil ahadil haq wahdahu la syarika lah wa kafartu bima siwahu. Amantu billahil wahidil ahadil haq wahdahu la syarika lah wa kafartu bima siwahu. Jadi tuan-tuan, cukup setakat ni pertemuan saya dengan tuan-tuan. Saya minta maaf banyak-banyak. Mana saya tak boleh bagilah macam ustaz lain bagi. Ustaz lain orang dia pun semua pandai-pandai tuan-tuan. Saya orang bodoh. Jadi cara orang bodoh bercakap lah tuan-tuan, tak pandai mana, tak arti apa. Minta maaf lah tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan nak dapat daripada saya, tak dapat apa-apa. Cuma pada akhir kuliah saya ni tuan-tuan, saya nak minta beberapa perkara dengan tuan-tuan. Pertama, tolong doakan saya, isteri, anak-anak saya semua, menantu, cucu saya semua. Mudah-mudahan Allah jadikan kami orang baik, mati dalam keadaan baik dan hidup selepas mati kami baik. Yang kedua, saya minta tolong doakan 3 madrasah saya. Saya ada 3 madrasah tuan-tuan, 2 di Selangor, 1 di Kuala Terengganu. Di Kuala Terengganu itu dalam proses pembinaan. Sekarang tengah buat masjid. Iaitu seluas 11,000 kaki persegi. Baru 8 bulan saya mendapat tanah tersebut. Dan alhamdulillah masjid itu dalam proses pembinaan dah sampai 70%. Tuan-tuan tolong doa, Januari besok masjid ni dapat siap sepenuhnya. Ya, jadi selepas tu kami nak buat asrama dan sebagainya. Saya minta doa tuan-tuan sebab apa? Sebab saya buat sekolah tak macam orang lain. Orang lain minta yuran setiap bulan, saya tak minta apa pun tuan-tuan. Saya tak minta 1 sen dengan pelajar saya. Makan, minum apa semua saya tak minta. Sebab apa? Saya nak tolong orang, itu ya. Saya bukan orang kaya tuan-tuan. Saya bukan orang kaya.
Tapi saya nak tolong orang. Itulah keinginan saya sampai saya mati. Sama juga pada bulan 12 ni saya akan buat camp cuti sekolah. Sama juga tuan-tuan. Saya dah buat 14 tahun lah. 2 tahun ni kita tertangguh nak buat sebab COVID kemarin. Jadi tahun ni kita dapat buat balik tuan-tuan. InsyaAllah kita akan mula pada 16 hari bulan 12 sehingga 24 hari bulan. Untuk laki-laki saja. Sebab perempuan kita tak dapat buat tahun ni sebab asrama tu kita ada renovation sikit. Jadi sama juga tuan-tuan, saya buat camp ni saya tak minta duit apa-apa. Depa hantar nak, depa hantar on pintu. Orang tanya saya, ustaz, tak minta apa-apa ustaz? Tak. Tuan-tuan tak duduk tempat saya. Pernah dalam 1 tahun tuan-tuan, ada seorang ibu bawa 3 orang anak daripada selatan. Dia sampai, dia jumpa kan daftar anak dia. Tuan-tuan tahu dia keluarkan apa dari beg dia? Tabung duit shilling anak dia. Saya menangis tuan-tuan. Saya menangis bila dia cakap apa kat saya. Dia cakap dekat pendaftar. Dia kata, ustaz, terimalah tabung ni. Tabung ni tabung anak saya. Kami tanya kat dia, kak, dalam beg duit akak ada apa ringgit? Dia tunjuk kat kami tuan-tuan RM30 dah. Saya tanya RM30 ni akak nak buat apa? Dia kata yang ni nak beli tiket nak beli tiket ke tepi, balik nak makan. Saya ambil tabung duit, kami ambil tabung duit shilling tu tuan-tuan. Saya cakap dengan dia apa dia? Kau masuk balik dalam beg, akak guna beli beras. Banyak pengalaman kami tuan-tuan. Banyak pengalaman kami. Lepas tu saya buat ni tuan-tuan, saya nak minta doa semua orang. Saya lalu macam-macam tuan-tuan sebab saya jumpa masyarakat. Jadi tiap-tiap tahun peserta camp kami tak ramai. Paling ramai pernah cecah kepada 700 orang. Itu paling ramai. Dia pemakan dengan saya. Kita panggil ustaz-ustaz, pakar motivasi dan sebagainya. Tuan-tuan tolong doa lah. Kemudian yang ketiga, yang ni permintaan saya tuan-tuan. Saya harap pihak masjid dapat tunaikan permintaan saya. Saya sebenarnya pergi kuliah mana-mana, saya tak terima sagawati masjid. Jadi saya minta bendahari, pengurusi, semua pegawai takbir tak kecil hati dengan saya. Sebab apa tuan-tuan? Memang saya pergi mana-mana macam tu. Saya pergi ke Sarawak kan. Saya tak minta apa-apa. Memang duit hotel duit saya, kapal terbang duit saya, semua duit saya. Saya bukan ada sponsor kat belakang saya, tak ada. Satu sponsor saya tuan-tuan dari dulu sampai sekarang. Allah sebut dalam Quran macam ni. In tansurullaha yansurukum. Siapa yang tolong agama Allah, Allah akan tolong dia. Alhamdulillah tuan-tuan, banyak tahun dah. Alhamdulillah saya boleh isi minyak, dapat pergi kuliah, merata tempat. Ni saya bawa balik Terengganu tuan-tuan. Bawa balik balik kalau Terengganu terus mai tempat tuan-tuan. Alhamdulillah. Tuan-tuan tolong doa dan tuan-tuan jangan kecil hati nah. Jangan kecil hati dengan saya pula. Nanti orang daerah Teping ni kecil hati dengan saya pula. Jangan kecil hati yang ni. Tuan-tuan anggap saya ni keluarga tuan-tuan dan saya anggap tuan-tuan keluarga saya. Mudah-mudahan kat sana besok kalau saya susah, tuan-tuan tolong doa, minta dengan Allah, ya Allah keluarkan orang ni dari neraka. Katalah antara kita ada susah kat sana. Tuan-tuan tolonglah sama-sama. Kalau saya susah, tuan-tuan tolong saya. Kalau tuan-tuan susah besok, saya tolong tuan-tuan. Yang tu saya. Baik, wa akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum. Kami tadahkan dua tangan kami ya Arhamar Rahimin yang penuh dengan salah, yang penuh dengan silap, yang penuh dengan dosa dan maksiat. Kami minta ampun ya Allah. Kami minta ampun ya Allah. Kami minta ampun ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ampunkan dosa kami sebelum kami balik menemui Engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami ini bukan orang baik ya Allah.
tapi kami berusaha untuk jadi orang baik, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami ni ya Allah bukan tidak mahu meninggalkan jahat dan kejahatan, kemaksiatan, tapi kami tak mampu ya Allah. Beri kami kekuatan untuk meninggalkan perkara-perkara tersebut ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon dan kami minta ke hadrah-Mu ya Arhamar Rahimin. Izinkan lidah kami ya Allah menyebut akan nama-Mu ketika kami sakaratul maut ya Arhamar Rahimin. Tolonglah ya Arhamar Rahimin. Ini saja satu peluang kami ya Allah untuk kami masuk syurga Engkau, iaitu dengan kami dapat menyebut nama Engkau ketika sakaratul maut. Ya Allah, kami hendak sangat husnul khatimah walaupun kami ini jahat ya Allah. Kami hendak sangat husnul khatimah walaupun kami belum jadi hamba-Mu yang betul-betul baik ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, itu saja peluang kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Kau himpunkanlah kami di jannah-Mu ya Allah besok, seperti mana Engkau telah himpunkan kami semua di dalam rumah-Mu ini ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan pertemuan kami ini satu rahmah dan perpisahan kami ini satu maghfirah daripada Engkau ya Zal Jalali wal Ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.